Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So pagi ni ada technical analysis yang menarik Zul nak sharekan dan lebih clear untuk pergerakan dia dan lebih logik untuk mengatakan akan support untuk more drop ke bawah. Kenapa? Zul akan tunjukkan berdasarkan 3 chart ini memberi indikator yang sama, iaitu indikator berlawanan. Contoh DSY nak naik, meaning Bitcoin dan aset-aset lain akan drop. So nanti Zul akan terangkan di chart secara detail. Kemudian untuk hari ini kita akan tengokkan bilakah tarikh-tarikh penting yang perlu anda berada depan PC anda, depan phone anda untuk standby buy ataupun tidak. So nanti Zul akan terangkan apakah data-data itu. Sekarang tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So inilah coin market cap. So currently total market cap still lagi berada di kawasan 857 bilion. Sebelum ini hampir 2 bulan kita berada above 900 bilion, antara 900 ke 100 900 ke 1 bilion. So untuk dalam dah 2 minggu ataupun 3 minggu ni, 2 minggu dan 3 minggu dalam bawah 900 bilion, antara 800 ke 900 bilion. So nanti tu ada target lagi untuk total market cap drop almost half lagi daripada ni, iaitu dalam 400 bilion. Kenapa? Itu akan tunjukkan di chart, ada sikit technical analysis. Kemudian volume juga yang sama 30 bilion saja, dan BTC dominant sikit increase daripada 38.1 ke 38.3. Kemudian tengok summary untuk pergerakan semalam. Total market increase sebanyak 1.26%. Volume terus drop. Semalam pun dalam round 30 bilion juga. Pagi ni pun 30 bilion. So pengurangan mungkin dalam jutaan saja. So 1.22%. So untuk Bitcoin sikit dropping 0.01. So untuk harga semasa untuk pagi ni, Bitcoin berada di 17.1. Ada berlaku sikit peringatan. So adakah poin penting untuk tengok adakah kita boleh hit 17.6. Nanti tu akan terangkan untuk data ni. Inilah align yang tu nak sharekan tadi. Ada data yang menarik untuk pagi ni. So 1.19 increase untuk semalam. Ethereum 1.275 iaitu 2.54% increase. So bila Bitcoin dalam green, kita jangkakan akan altcoin juga, altcoin yang lain juga akan ada beberapa coin akan berada dalam green candle. So Dogecoin 3.83, untuk lain Cardano 1%, Matic 1.6, Litecoin, Solana 2.73%. So banyak yang green malam disebabkan efek untuk dalam Bitcoin dalam bullish. So apa-apa, let's go kita pergi ke coin market cap pula. Ini coin market cap. Kita akan pergi ke trading view, iaitu pertama chart apa yang Zul tengokkan ialah pergerakan Bitcoin. So Zul akan pergi ke Bitcoin, kemudian Zul akan pergi ke dollar, Zul akan pergi di SY, dan nanti Zul akan pergikan ke total market untuk tengok kenapa Zul cakap tadi, iaitu total market ber 850 bilion tu jangkakan akan ada 50% cut off lagi. So ini dalam 400 bilion. Nanti tu akan 400 bilion. So inilah di Bitcoin. So chart Bitcoin currently menunjukkan semalam kita dah breakout di bawah ni. Kemudian kita tengok macam mana struggle-nya untuk dia naik atas. Kita ada berapa candle yang test. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 dan yang ke-6 barulah kita break, dan currently kita berada di sistem balik. So macam juga kan apa yang tu tengok kat sini untuk short term tu tengokkan adalah tengok ni 17.1 dan 16.7 support dan resistance bagi Zul untuk movement ke next movement ke atas. Kalau breakout ni kita akan menuju ke 17.6, kalau breakout 16.7 kita akan menuju balik ke kawasan 16k. So itulah potential yang tu tengokkan boleh berlaku untuk short term. So currently kita tengok sekiranya price melakukan peningkatan, adakah price boleh melakukan peningkatan, kita akan tengok kan. So currently apa yang price buat adalah price cuba untuk melakukan kenaikan ni, tapi dah gagal. Sebab apa? Tengok store SI pun dah hampir berada overbought. So ada sikit lagi naik, ada possible 2-3 candle lagi kita akan berada dalam kawasan tu. Dan sekiranya tu tak kisah sama ada price naik atas ataupun sampai kawasan ni, tapi apa yang Zul nak tengok adalah sekiranya paling cantik nak tengok price naik ke kawasan ni, mungkin bagi reaction sedikit dengan kawasan ni dan terusan telan ni. Apa yang berlaku, kita akan nampak possible price buat higher high. Kemudian di RSI kita akan possible nampak price buat higher low. So ini adalah bearish diversion yang
possible kita akan jumpa dan kata lebih clear. Sebab apa lebih clear? Sebab apa sekiranya RSI ni berada kawasan ni, price berada kawasan ni, kita berada major resistance, kita berada lower low di RSI, kemudian stock RSI berada overbought. So pressure untuk down itulah lebih tinggi, dan kata possibility untuk berlaku untuk aku kata completekan kita punya bearish divergence ni adalah lebih aku kata positif untuk drop bawah, dan break balik ini kita akan drop more ke bawah. So itulah analisis untuk di Bitcoin, dan kenapa dia juga akan ada possible untuk Bitcoin melakukan kenaikan. Tengoklah sama ada banyak atau sedikit, tapi dia juga kan kalau mungkin possible naik sampai kawasan 16k ataupun tak sampai pun terus dropping. Sebab apa, kalau dropping pun possible dia hanya buat shadow equal high, dan RSI buat high low. So meaning still lagi nampak hidden bullish divergence. So itulah untuk di Bitcoin. So Bitcoin still lagi low expectation untuk akan drop lagi bawah. So apa data-data lagi yang support ataupun link dengan kita punya analisis di Bitcoin? So pertama kali kita akan pergi dulu ke, kita akan tengok untuk di S&P 500. Kenapa S&P 500? Normally kita akan tengok untuk current time. Bila S&P 500 jatuh, Bitcoin pun akan jatuh sebab semua market sama. So sebelum ni Zul ada buat bearish divergence ni, so kata tak berjaya. Tapi hari ni lebih flash yang lebih cantik. Sebab apa? Sebelum ni kita buat yang ni bearish divergence tapi tak cantik. Kenapa tak cantik? Sebab apa? Stock RSI kita berada di oversold. So pagi ni kita nampak yang lebih menarik, setup yang lebih menarik di kata yang mana price buat still higher high, kemudian RSI buat equal high, kemudian kita tengok RSI berada di overbought, walaupun middle sikit tak clear ni, possible mungkin akan ada lagi dropping bawah baru kita nampak RSI tu ada berlaku sikit lagi peningkatan untuk test one more time. Kita akan ada create, dan macam ikan ni Bitcoin pun ada possible sikit lagi berlaku peningkatan. So ada possible S&P 500 berlaku peningkatan higher high, kemudian RSI berada oversold, equal oversold, equal high, ataupun kat sini kita nampak kan untuk ni sikit, atau possible kita akan nampak kat sini higher high dan higher low untuk price RSI, kemudian RSI berada di overbought, dan kat sini pun RSI buat high sikit. So kita dapat yang small aja, kita akan dapat small, iaitu bearish divergence, higher high di price dan kemudian higher low di RSI, dan stock RSI berada overbought. So align dengan badan di Bitcoin tadi, pegang yang sama, kita akan nampak pressure yang besar untuk price drop ke bawah. So itulah analisis untuk di S&P 500. So mending align dengan kita punya analisis di Bitcoin, price boleh still lagi dropping. So kita akan monitor sama pergerakan ni. So yang ni kita biarkan dulu, yang ni kita bantu, tapi kita alert untuk pergerakan ini. Tu kita tengok RSI possible akan ada berlaku create adalah possible kita akan dapat yang macam ni aja untuk short, dan barulah price akan drop bawah. So first kita delete dulu, nanti tu akan sharekan update lagi semasa ke semasa. So and then kita akan tengokkan ke dollar. So dollar meaning sekiranya S&P 500 nak drop, kemudian Bitcoin juga nak drop, meaning apa yang berlaku di dollar. So dollar supposedly akan memberikan signal bullish ataupun signal kenaikan. So apakah signal kenaikan yang ada di kawasan Bitcoin, di kawasan dollar sekarang tu? Di SY dollar dah pemberi clearly kita punya positif untuk melakukan kenaikan. Sebab apa? Nanti tu akan share kan. Yang pertama kita tengok ni, low ini to low ini adalah kita panggil lower low untuk price, kemudian RSI buat apa? RSI currently buat dari point yang sama ni, point yang sama yang ini, kemudian kita drop atas ini, price buat higher high. So higher low, lower low, higher lower low, lower high. Say lower high. Tu kita tengok price buat lower low, price buat lower high. So tak sama. So inilah kita panggil bullish divergence. So bullish divergence ni kita tengok stock RSI pula berada di oversold. So meaning momentum untuk naik itu adalah tinggi untuk di kuartal di SY dollar. So ada possible tadi macam dekat Bitcoin dan di SY dia ada possible kenaikan sikit. Mungkin tak dapat kenaikan tu, kenaikan yang mencakapkan mungkin tak di Bitcoin tak sampai pun 17 point down. Sebab apa? Kali 17.1 kita ada major dia, possible sampai situ saja kemudian drop. So untuk di dollar kita tengokkan price adalah untuk line kita perlu melakukan pergerakan. So untuk di SY ni, sekiranya kita ada huge pump ini, iaitu tak pun orang kata tak adalah target sampai $120 ni. Kalau sampai itu boleh berlaku sebab kita ada pattern ni. Tapi at least untuk dollar melakukan kenaikan sampai sini, ataupun
kenaikan tempat sini ataupun kenaikan terus ke above channel ni, kenaikan ini ataupun kenaikan ini adalah sudah cukup untuk menyebabkan Bitcoin drop. Kenaikan ini ada dan ataupun kenaikan ke dalam kawasan ni adalah cukup untuk push price Bitcoin ke kawasan bottom almost dalam 14k ke 10k. So itulah mini kita nampak macam mana align analysis untuk di DSY, untuk di S&P 500 dan kuartal di kuartal Bitcoin. So satu lagi chart iaitu kita tengok total market cap sebelum tu bagi untuk sebarang request untuk semalam. So total market cap juga expectation kan untuk no drop. Sebab apa? Untuk total market cap kali kita berada di all time high 2017 punya kuartal tinggi. Seperti mana Bitcoin dulu kita berada kawasan ni dan price adalah sekiranya breakout 735 bilion, kita akan expect akan net drop kita berada di kawasan 427 iaitu hampir 50% lagi. So 45% drop. So 45% drop bermakna total market kat sini akan reduce banyak hampir half juga. So 450 kita equalkan lebih kurang 450 juga. So meaning kita nampak pergerakan Bitcoin juga akan expectation akan jatuh another half price ataupun half 50%. Tu 50% untuk Bitcoin jatuh adalah consider dalam kawasan 50 kita akan nampak price jatuh dalam 10k. So align dalam cakapkan tadi iaitu 14k ke 10k adalah kita punya range dan kawasan 10 ke 9k kita ada apa? Kita ada huge support ni. So inilah kawasan kuartal bottom yang sesuai untuk Bitcoin sebelum dia retestment balik melakukan kenaikan. So itulah secara teknikal. So apa-apa kita akan tengokkan bilakah masa itu akan berlaku ataupun bilakah bottom berlaku. So cakapkan berdasar ni kita boleh tengok 14 Disember ni untuk 14 hari bulan ni, 14 Disember untuk Fed meeting untuk kenaikan interest rate. Kemudian nanti kita akan ada juga untuk CPI data iaitu bulan 13 hari bulan. So 13 hari bulan kita akan dapat CPI data. Kemudian kita November, Disember, 13 hari bulan kita akan dapat data 13 hari bulan kita akan dapatkan CPI. Kemudian besoknya tu iaitu 14 hari bulan kita akan dapat untuk interest rate. 2 hari data yang penting. So ada possible akan berlaku kuartal something menarik di chart untuk tengok pergerakan naik atau drop. Tapi itu jangkakan tengoklah possible akan ada sama ada dia akan buat pergerakan bootstrap ataupun massive drop. So sama-sama kita tengokkan pergerakan market. So untuk analisis untuk semalam, untuk tengokkan lagi ada yang buat permintaan lagi. So terus tengok permintaan di ruangan komen. Okey, semalam tu ada buat emas untuk ni. Okey, sekali dengan BNB dan projek berbut sekali ni. Okey, nanti boleh sama boleh buat kongsi maklumat ni. Tengok sandbox. Kita kan sandbox kan. So sandbox tu lama juga tak tengok sandbox. Sandbox tu dah ada pun dengan metafor sandbox. Kita tengok sandbox metaverse. Alright, currently sandbox, inilah sandbox. Kita akan tengok di daily, kita akan tengok majornya. So daily currently price berada di kawasan ni. Kita ikutkan daily, kita letak kita ada satu key level ni dan kita price berada di kawasan ni. Dan drop below ini ialah drop below 50 sen ni. Ke manakah kawasannya? Adalah dalam kawasan 35 ke 16 sen. 35 adalah kawasan 95%, 16 sen adalah 98%. So untuk current sandbox ni tu tak jangkakan dia boleh drop 98, tu jangkakan dia akan drop almost kalau Bitcoin drop ke kawasan almost dekat ni 14 ke 10k, kita jangkakan 35 sen adalah possible berlaku. Sebab tengok kita ada huge support di kawasan dan range kawasan ni ada possible price boleh drop dalam kawasan ni sebelum melakukan kenaikan. So inilah consider possible bottom untuk di sandbox. So apa pun tengok align kan tarikh yang bagi tahu tadi. Dan kemudian kita tengok untuk di Fed meeting ni, kita untuk ni kita ada lagi banyak belum 13 hari bulan kita dapat data bulan 12, tapi kita ada satu lagi data iaitu 12 hari bulan Januari tahun depan. Sebab tu cakap bottom tu jangkakan antara 15 hari bulan 12 ke 15 hari bulan 1. So itu tu akan buat alang kan lepas saja baik lepas saja 15 bulan 1 tak kisahlah masa tu akan start dan DCA untuk altcoin dan juga Bitcoin. So currently tu holding dulu pembelian tu dan tengok tarikh ni apa reaction price berlaku dalam masa tarikh ni. So itulah untuk di tarikh. Kemudian kita sembok tadi sama juga sembok dua expected tu akan tunggu tarikh tu dan kerana price tu still lagi berada di 59 tak salah kita boleh buy untuk DCA terus untuk long term. So untuk Lioncoin di sandbox. So ini sandbox tu tengokkan price buat reaction ni. Kita akan 4 hours. Tengok sikit 4 hours sampai berlaku di 4 hours. 4 hours kita nampak pergerakan dah possible. Kita akan tengok channel sebelum ni. Yang ini
So masih lagi dalam pergerakan channel. So apa pun kita tengok ada possible another drop. Kalau dia naik, possible naik adalah kita key level di kawasan ni. Kalau gagal, meaning dia akan drop itu loss balik position ni. Dia akan create bearish pattern balik, tu yang ni. So pada yang ni kita tengokkan tu point breakout ni, price boleh jatuh sampai mana. Price jatuh dalam range, iaitu mencegahkan ni. So inilah possible price berlaku. Untuk sedikit bullish trap untuk data-data bullish yang mungkin 15 bulan, 14 bulan ni data bullish. Kemudian kita dapat kata hyper price, semua kali bullish balik, bull trap, price ni drop, loss position ni, dan adalah price target untuk yang ni, bearish pattern ini adalah untuk price drop ke bawah kawasan ni. So ada line, ada possible, itulah boleh berlaku dalam market. So itu untuk di sandbox. Next coin kita akan tengokkan kaji fundamental. So untuk kaji fundamental kita boleh tengok, okay, untuk kaji fundamental senang. Dia first kali anda tengok coin itu, kemudian tengok siapa pengasas dia dulu. So tengok pengasas dia dulu, kemudian boleh selit sikit pengasas ni siapa pengasas dia ni, sebelum ni dia buat apa, sebelum ni buat apa. Kemudian anda tengok dia punya yang penting white paper. So white paper tu kaji, white paper tu panjang anda nak tengok apakah dia punya plan, apa dia punya coin ni untuk apa, coin ni untuk future dia untuk apa. Kemudian kita tengok juga dia punya time plan. Dia ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 dia punya plan. So kita tengok, okay, dia cakap akan dalam masa 6 bulan yang pertama dia akan nak buat ini. So kita tengok 6 bulan pertama tu achieve tak achieve apa yang dia buat tu. Kemudian tengok pula yang kedua, dia 6 bulan yang kedua, 6 bulan ataupun quarter 2, 3 bulan yang pertama, 3 bulan pertama kita tengok kalinya quarter 1 lah. Quarter 1 kita akan tengok apa yang akan dia buat. Dia akan sama ada dia buat apa yang dia buat itu, seperti yang dijanjikan tidak. Contoh dia 3 bulan pertama dia kata dia nak buat ni, okey dia bagi. Dan dia bagi okey cantik. Kemudian yang kedua pula kita tengok, kita akan monitor. So kalau ini ada fail janji-janji yang dia bagikan tapi fail nak buat, itu something wrong sikit lah. Tapi nak tengok bila gagal tu kita kena kaji juga kenapa gagal, kenapa tu. So meaning itulah fundamental yang anda perlu tengokkan untuk secara quarter. Dan coin fundamental juga anda nak tengok coin itu dia untuk apa. Contoh kita ada Tron untuk World Cup, kita ada lagi untuk Metaverse, kita ada Sandbox, kita ada yang ni untuk gaming. So gaming tu contoh kita ada Atlas. Tu Atlas untuk apa? Tu Atlas adalah Gala untuk apa? So contoh Gala ni untuk pengganti sebagai stream lab, bukan stream lab atau stream untuk gaming lah. Lupa nak sebut stream tu. Steam. Okay, untuk Steam. Contoh untuk di siapa yang main game, dia ada Steam kan untuk buy game. So Gala ataupun Gala, kemudian kita Ubisoft pun dah join dengan Gala tu. Atlas untuk tak pasti, nanti tu akan tengok balik jap. Lupa satu nama. Yes, Gala. So Gala, Galaxy, Sandbox, Ultra. So contoh Ultra ni adalah tak silap tu, Ultra ni dia dah buat collaboration dengan Ubisoft. So kita nampak tu in future untuk gaming punya. Mana coin ini adalah mana mostly kepada gaming. So make sure anda faham apakah dia punya coin function dia untuk, dan apakah value untuk long term dia. Boleh jadi ataupun boleh tidak. Boleh jadi ataupun tidak. So itulah untuk kajian fundamental. Kemudian apa lagi? Kita tengok AVAX, jauh tak partner dengan Alibaba. Okey, AVAX kita akan tengok AVAX. So AVAX pun consider dalam dia punya list, tapi tu tak letak target banyak. Berapa kalau harga cantik tu akan buy lagi untuk AVAX. So untuk AVAX inilah 4 hours. So 4 hours kita still lagi follow yang ni. So currently untuk AVAX kita ada major resistance ataupun key level point. Yang penting adalah omah dalam kawasan ni. Kita akan tengokkan, nanti tu akan buat balik. Kita nampak sedikit lower kat sini, ada low sikit ini, yang ini. So kita nampak pergerakan ni. So ini currently dia betul-betul berada di kawasan 13 ataupun 14k. Perlu breakout 14k untuk meneruskan perjalanan. Kalau breakout 14k ni kita boleh consider dia boleh attack kawasan ni dan attack mana-mana above kawasan ni. Inilah untuk AVAX, tapi dengan keadaan semata kita tengokkan kalau naik pun possible hanya naik sikit saja. Sebab apa, kita ada huge lagi kawasan ni.
So ada possible untuk naik sampai kawasan ni dan berlaku rejection. Rejection tu kalau loss balik kawasan 14 ni, dia akan fuel up price untuk bawah. Sebab apa kat sini kita akan create satu channel untuk bearish, dan bearish ni price target daripada ini ada possible dia akan ini dan sampai ni sini balik. So dalam 11k. So itulah 11k pula, $11. So still lagi ongoing untuk dropping bawah, kita still lagi dalam bearish market. Tetapi untuk long term kita dah create untuk reversal pattern, iaitu daripada downtrend untuk berubah jadi uptrend. Sebaik saja breakout ni kita akan more bullish untuk di EVEX. Tapi apapun kita cakapkan dalam masa tahun 2023 dan 2024 ada more kepada untuk sideway. Sideway tu sampai mana? Macam cakapkan, disebabkan kita break trendline yang tak legit ataupun trendline yang small aja, adalah possible dia akan hanya berlaku breakout dan akan sideway dulu dalam kawasan ni sebelum dia more push price ke atas. So inilah kawasan good. Terlepas bottom tak masalah, tapi consider ini lebih DCA. Tapi apapun anda nak tengok, kalau anda yakin untuk altcoin, sebab tu cakap dalam sekiranya Bitcoin bottom, Zul more fokus untuk buy altcoin. Sebab apa? Altcoin masa tu akan 95-98%. So untuk EVEX, kalau nak beli EVEX untuk long term, anda possible boleh aim kawasan $7 ke kawasan $2.5 untuk bottom di EVEX. So itulah untuk di EVEX. Next coin apa lagi? Tengok Matic dan Phantom. So Matic dan Phantom. So Matic Phantom tu punya favorite. Memang tu target aim at least nak dapatkan 1000 coin. Kali tu dah 22 coin tu dah ada 200 lebih coin dah. So tu nak kumpul lagi 1000 coin. Dan sebenarnya dia atur dalam kawasan price target 98% tu, memang tu akan grab 10,000 coin setiap satu coin. So untuk di Matic. So Matic adalah yang ni. So currently Matic tu ada daily still lagi target 15 ke. Kenapa? Dua ada triangle ni. So untuk short term, kita short term ada tak boleh berlaku peningkatan. Untuk short term kita dah lost position 99 dan 99 adalah strong support. Sebelum ni kita breakout jatuh bawah. So currently apa berlaku? Price buat higher high, higher low. So price adalah possible buat low. Tu nak naik sampai mana? Sekiranya ada berlaku kenaikan lagi lebih 99, manakah kita nak tengok kekuatan tu naik ataupun hanyalah sebagai untuk retest dulu sebelum untuk dropping. So kita kena Fibonacci last high, last low. Kita akan ada box satu box kat sini. So inilah possible yang berlaku. Price boleh naik balik daripada kawasan ni ke kawasan ni sebelum berlaku huge rejection dan quarter breakout ni barulah turun bawah. Dan kita ada line, kita ada upper channel, middle channel, kita ada reversal daripada reversal pula, kita ada Fibonacci, kemudian kita ada high low ini. So price higher high, high low, lower low, buat lower low balik sebelum kita buat higher high, lower high, buat lower low. So ikut ni lah higher high, lower low, lower high. Low pun dah pening dah pala. Higher high, lower low, higher low. So price buat another lower low. So inilah possible lower high, higher low, higher high, higher low, lower low. So itulah pergerakan yang boleh berlaku lah, sampai dah lukis lah. So itulah yang expectation kalau berlaku sikit peningkatan. So possible peningkatan adalah possible untuk bootstrap sebelum another drop ke bawah. So itulah untuk di Matic. So dosia lagi tunggu tu, biarkan saja. Tu akan tengok pergerakan di Bitcoin. Kalau bottom sampai nanti baru tu akan buy di altcoin. Tuan-tuan lah Matic. So untuk di apa lagi satu lagi Phantom. So Phantom sama juga. Phantom pergerakan yang lebih kurang sama je Phantom ni. Kita akan tengokkan. So inilah Phantom untuk di 4 hours. Sama juga pergerakan bullish dengan setup. Kita dah sampai above yang ni. So adakah boleh berlaku rejection. So nampak ada strong macam nak berlaku breakout. Tapi breakout pun kita ada resistance dan resistance ni. So kalau ikutkan sini, kita dah daripada high. Sama juga ni high, low. Kita nampak price dah pun test kita punya resistance. So ini adalah suggestion sebab kita buat cantik movement breakout lower high sebelum ni, buat higher high baru, high untuk kata movement yang inilah, bukanlah untuk all time high movement ini. Kemudian price buat lower low balik. So possible ini adalah higher high, lower low, lower high, higher high, lower low, higher low, kemudian expected another lower low. Ikut sampai mana lower low mana-mana dalam kawasan ini. Dan kita ada target dia adalah dalam 15 sen ke 5 sen. So ini breakout ni masuk dari kawasan ni adalah 95% ke 98% adalah good untuk kita invest untuk long term. So kalau drop betul-betul kawasan 5 sen ni memang tu akan grab banyak lah. Orang kata below 10 sen lah, 8 sen, 6 sen tu kita boleh consider, boleh kata invest untuk dapatkan 10,000 coin. So itulah untuk di Matic. So tengok ada tak lagi di ruangan komen. So simpan dulu untuk bet Harmony One, Matic. Okey betul. Macam tu pun memang target juga bet Harmony One, Matic. Itulah coin-coin yang tu tunjukkan nak target buy. Sebab apa dalam chart tu dah tunjukkan ini coin nak buy. So yang major all coin yang tu nak tengok adalah yang ni namanya.
kalau good price memang nak target dapat 10,000. Harmony One, Koti, BRA, Zilika, Telos, Hbar, yang ni seolah memang tu nak buy pun. Kemudian ada juga beberapa coin lain, yang ni yang kata major lah, yang tu kan tengok Phantomatic, Chainlink Uniswap ni, Cardano. Kemudian Chainlink Uniswap ni, Link Uniswap, tu akan buy sebanyak yang boleh. Tu tak letak target, tapi tu akan Cardano, Polkadot juga sama, Back, Solana. So antara coin-coin yang tu akan buy tapi tu tak letak target, tu akan cuba grab hasil sebanyak boleh untuk yang lain-lain coin. Tapi yang lain contoh di Matic, Phantom, Cardano, tu ada target. Cardano kalau drop lagi, tu target nak dapatkan 1,000 coin lagi. Untuk di Matic dan Phantom, tu ada target akan dapatkan 1,000 ke 10,000. Kemudian untuk lain-lain coin yang bawah ni, code fundamental, contoh Harmony One, VChain ni, tu nak dapatkan 10,000 coin. Sekiranya kita dapat bottom di Bitcoin. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So like, subscribe, jumpa anda di Net Review. Sekiranya ada sebarang permintaan, anda type saja dalam komen bawah, nanti tu akan updatekan untuk anda untuk Net Review. So Assalamualaikum, like, subscribe, jumpa lagi, bye bye.